Alhamdulillah, tuan-puan, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita baca salawat sebanyak 200 kali. Allahu Akbar. Penuhlah rumah kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari Jumaat yang penuh dengan berkat ini. Alhamdulillah. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihkan Allah, nanti penutup kita akan baca lagi 200 kali salawat hari Rabu dan salawat hari Khamis. Tetapi insya-Allah kita akan masuk dulu dalam lebih kurang 10 ke 15 minit untuk sesi tazkirah kita berkenaan tentang mengenali baginda melalui namanya. Dan pada pagi hari ini kita masuk kepada satu lagi nama Nabi, iaitulah Muballigh. Ni kan dekat Indonesia Muballigh ni untuk para ustaz-ustaz. Tapi dimaklumkan kepada saya dekat Malaysia Muballigh ni untuk orang Kristian. Tak juga Adalah sebahagian kata macam tu bila Muballigh ni untuk orang Kristian. Muballigh itu bahasa Arab, tuan-puan. Ni Muballigh tu bahasa Arab, artinya orang yang menyampaikan. Ni orang yang menyampaikan. Setiap rasul ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul bila kita belajar ilmu Tauhid lah. Salah satu sifat yang wajib kena ada pada diri para Nabi, bukan Nabi Muhammad sahaja, pada diri para Nabi, Nabi-Nabi yang lain selain Nabi Muhammad pun sama, iaitulah ada sifat tabligh. Tabligh ni menyampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan ialah apa yang disuruh oleh Allah kepada mereka untuk menyampaikan. Nabi Muhammad diberikan wahyu Al-Quran, maka Nabi Muhammad sampaikan ayat Al-Quran. Tak ada satu pun ayat Al-Quran yang disembunyikan. Tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang disembunyikan oleh Nabi. Walaupun kadang ayat Al-Quran yang diturunkan itu, ayat Quran diturunkan itu adalah teguran kepada Nabi SAW sendiri. Macam yang sebelum ni kita dah pernah bahas kan. Macam surah apa tuan-puan? Dalam juzul Amma tu ada surah Abasa wa Tawalla. Abasa tu artinya apa? Dia bermuka masam, watawalla berpaling. Siapa yang bermuka masam tu kat situ? Siapa yang dimaksud? Nabi. Artinya ayat ni teguran kepada Nabi. Ketika apa? Ketika Nabi ni tengah semangat berdakwah, tuan-puan. Kenapa? Karena ada orang-orang pemuka kafir Quraisy yang ada di Mekah datang ke Madinah. Ada harapan besar mereka ini memeluk Islam. Itu sebetulnya Nabi tengah sibuk-sibuk macam tu, dakwah kepada orang-orang yang musyrik. Tapi mereka ni orang-orang hebat, pemuka-pemuka di kalangan orang musyrik. Dengan harapan mungkin mereka dapat hidayah keimanan. Datang jumpa ni, orang-orang penting datang jumpa Nabi. Tiba-tiba ada seorang lelaki. Ni seorang lelaki di kalangan sahabat, dia buta. Namanya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Datang pada Nabi. Time tu dia tak nampak. Jadi dia main datang je lah, tuan-tuan. Lepas tu dia cakap lah, saya nak tanya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kata, bukan Nabi kata apa, cuma Nabi rasa macam, alah kan, saya tengah sibuk ni, tiba-tiba dia datang. Abdullah bin Umi Maktum pun tak tahu. Dia buta, dia tak nampak. Akhirnya Nabi SAW nampak macam lain sikit lah muka. Terus ditegur oleh Allah. Itu pun Nabi SAW sampaikan. Kalau kita teguran ni tak payah nak share lah kan. Macam saya ada apa-apa benda yang tak baik, tak payah nak share lah. Dia kata tak payah nak share lah ni. Tapi Nabi SAW di antara sifatnya adalah tabligh. Dia akan sampaikan. Wahyu turun, Allah menegur baginda Nabi SAW, maka baginda tetap sampaikan. Ni tabligh Nabi. Jadi Nabi SAW bersifat apa? Tabligh. Baik, untuk berkenaan tentang tabligh ni tak payah nak banyak cakap. Kita baca sahaja, tuan-puan, kitabnya. Ustaz Aslam akan tolong baca insya-Allah. Muka surat berapa? 30? 33. Keterangan sedikit je, tuan-puan. Penerangan tentang tabligh. Ataupun nama Nabi SAW, salah satu nama Nabi ialah Muballigh. Jadi daripada tabligh ni, tuan-puan, tabligh ni tugas Nabi SAW ialah tabligh, menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut dengan Muballigh. Ni macam kita juga beragama Islam. Islam itu adalah agama Islam. Orang yang beragama Islam disebut dengan Muslim. Kan? Iman itu keimanan. Iman itu percaya. Orang yang beriman disebut dengan apa? Mukmin dalam bahasa Arab. Samalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan satu sifat. Menyampaikan.
orang yang menyampaikan disebut dengan muballigh. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, sedikit keterangan tentang muballigh. Apa dalil? Bukti yang Nabi SAW ini salah satu namanya adalah muballigh. Sama-sama kita hayati yang akan dibacakan oleh Ustaz Aslam, insya-Allah. Tinggalkan kita ke sana sikit kameranya. Lagi tarik ke sana lagi, tarik lagi ke sana. Okey, dah tersengit dah kamera. Terkena Luqman, terkena Yusuf. Yusuf tak ada. Terkena Yahya. Baik, silakan Ustaz Aslam baca keterangan tentang muballigh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang engkau diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surah Al-Ma'idah ayat 67. Setiap Rasul mestilah bersifat tabligh, yakni menyampaikan risalah Tuhannya kepada umatnya. Demikianlah juga baginda. Orang yang menyampaikan disebut dalam bahasa Arab dengan kalimah muballigh. Oleh sebab itu, salah satu nama baginda sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghabiskan 23 tahun dari umurnya untuk menyampaikan risalah Tuhannya selepas baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang rasul. Okey, baik. Tu jadi ayat surah apa tadi Ustaz? Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 67. Ayat 67 yang menyatakan itu perintah, balligh ma unzila ilaika fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Nabi, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu. Walaupun kadang ayat itu sendiri menegur kepada Nabi. Tapi Nabi SAW tetap sampaikan. Tak ada satu pun yang Nabi SAW sembunyikan. Jadi Nabi SAW bersifat tabligh. Orang yang bersifat tabligh ni menyampaikan ni, maka dia disebut dengan muballigh. Ni tuan-tuan. Jadi jangan salah faham lah. Muballigh tu untuk orang Kristian, Ustaz, tak. Mungkin mereka guna bahasa Arab tu. Ni daripada segi bahasa sahaja. Tapi sebetulnya muballigh adalah orang yang menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Ayat yang dibacakan Ustaz Aslam tadi, baru sahaja tadi kan, ya ayyuhal rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Tu ayatnya satu lagi di ujung tu. Lepas tu wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga engkau daripada manusia. Kan? Nabi suruh sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan daripada wahyu. Kan? Tapi dalam ayat yang sama Allah sebut Allah akan jaga engkau daripada kejahatan manusia. Artinya, tuan-puan, orang yang menyampaikan sesuatu yang betul ni, ataupun kita sebutlah menyampaikan dakwah macam semalam kita bahas, dia memang akan ada orang kacau. Ni. Sehingga kan baginda Nabi SAW dijamin keselamatannya oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Sebelum turun ayat ni, kata ulama ahli tafsir, sebelum ayat ini turun, memang ada sahabat bergilir-gilir jaga Nabi SAW. Ni, memang ada apa? Sahabat-sahabat bergilir menjaga baginda Nabi SAW. Kenapa? Takut Nabi ada orang buat jahat, nak bunuh ke, nak apa ke. Ni, sahabat bergilir-gilir jaga. Bila turun ayat, Wallahu ya'simuka minan nas, Allah Subhanahu wa taala akan jaga engkau daripada kejahatan manusia. Nabi bagi tahu dekat sahabat, Allah berfirman macam ni, lepas ni tak payah dah jaga. Nabi SAW dulu pun ada orang yang jaga, sahabat bergilir-gilir jaga Nabi. Takut ada orang jahat nak bunuh Nabi. Kan? Kenapa? Dakwah ni
Tuan-puan, di zaman Nabi lah, zaman kita sekarang ni senang sikit lah. Dulu dakwah menyampaikan risalah ni, taruhannya adalah nyawa. Jadi sahabat-sahabat jaga Nabi SAW. Bergilir-gilir. Malam bergilir-gilir jaga Nabi. Sehingga akan turun ayat surah Al-Ma'idah ayat 69. Ayat 67 ni tadi yang dibacakan Ustaz Aslam tadi. Nabi kata dekat sahabat, tak payah dah jaga. Allah dah menyatakan bahawa Allah akan jaga saya. Subhanallah. Artinya tak ada dah. Lepas tu memang tak ada orang yang jaga Nabi SAW. Ni. Sampai satu masa, tuan-puan, satu ketika Nabi SAW melakukan satu musafir, satu perjalanan. Tengah perjalanan nak rehat lah. Mana ada RNR macam kita sekarang lagi lah. Hotel tak ada, tuan-puan. Zaman dulu ada satu kawasan yang sejuk sikit dekat situ. Maksudnya ada pokok-pokok. Nabi dengan para sahabat singgah dekat situ. Sahabat-sahabat yang lain pun berehat dekat bawah pokok-pokok tu. Nabi SAW pun berehat juga. Dekat bawah pokok. Siapa yang pernah pergi umrah, adalah pokok-pokok yang daun dia banyak tu, tuan-puan. Cuma dia bukan sama macam pokok kita dekat sini, hijau, sejuk, tak? Kan? Tapi bolehlah agak-agak bernaung di tengah terik matahari tu. Nabi SAW, karena penat dalam perjalanan, sahabat-sahabat pun semua berehat, semua tertidur, tuan. Nabi SAW pun tertidur. Dan Nabi SAW gantungkan pedang di atas pokok tadi. Pedang Nabi SAW gantungkan di atas pokok tadi. Kemudian, bila semua sahabat tadi tu, tak ada orang yang jaga Nabi lah. Tak ada orang yang tolong jaga Nabi. Ternyata betul, tuan, ada orang yang berniat jahat. Bukan orang Islam, orang kafir yang datang menyelinap masuk tanpa diketahui oleh para sahabat. Ialah semua tengah rehat, kepenatan, tengah tertidur. Datang dia. Datang sampai ke hadapan Nabi. Dia kenal Nabi. Ni Muhammad ni. Ini adalah Nabi Muhammad. Dia kenal Nabi SAW. Dia ambil pedang Nabi. SAW. Dia buka pedangnya. Dia hunuskan pedang tadi. Dia diancak, dia ugut Nabi. Nabi bila dah pedang dekat leher Nabi, leher baginda Nabi SAW, Nabi terjaga. Nabi terjaga. Dah pedang dah dekat sini, tuan-puan. Dan orang yang pegang pedang ni adalah orang yang betul, bukan orang Islam, orang yang betul-betul benci Nabi SAW. Letak kat sini. Kan? Dia kata, Man ya'simuka minni. Siapa yang boleh jaga engkau daripada aku? Siapa boleh tolong engkau? Siapa yang boleh jaga engkau daripada aku? Dah dekat sini. Ayun sikit je, tuan-puan. Habis dah Nabi SAW. Nabi dengan tenang menjawab. Apa kata Nabi? Man ya'simuka minni. Kata orang tadi, siapa yang jaga engkau? Kata Nabi SAW, Allah. Allah yang jaga saya. Macam tadi, dalam ayat tadi, Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan jaga engkau daripada kejahatan manusia. Nabi kata, Allah. Terus, orang kata jadi mematung. Mematung ni apa? Jadi macam tak boleh bergerak dah semua lelaki ni. Ni mukjizat Nabi. Tak boleh bergerak lelaki ni. Tak boleh bergerak. Kan sampai pedang tadi jatuh. Jatuh ke tanah. Nabi ambil balik pedang tadi. Nabi ugut dia balik. Kata Nabi, Man ya'simuka minni. Siapa yang boleh tolong engkau pada saya? Kan? Orang dah ugut Nabi. Nabi kata Allah. Kan? Siapa yang boleh jaga engkau? Nabi kata Allah. Terdiam, seakan-akan membeku, macam jadi patung, tuan-puan, tak boleh nak bergerak. Subhanallah. Ini Allah jaga Nabi. Kan? Nabi SAW balas balik, siapa yang boleh jaga engkau daripada aku? Maka lelaki itu pun, dia boleh cakap lagi. Dia kata, engkau ni orang baik, engkau adalah saudara yang baik. Macam itulah dipuji-puji Nabi. Akhirnya Nabi SAW maafkan dia dan lepaskan dia. Kalau kita dah habis dah, tuan-puan, ni orang ni, kan? Tapi Nabi SAW lepaskan dia. Nabi SAW maafkan dia. Dia kembali kepada kaumnya. Dia kata, Nabi masuk Islam tak? Kan? Nak masuk Islam tak? Dia kata, tak. Tapi saya janji, dia kata, saya tak akan bersama dengan orang-orang yang memusuhimu, wahai Muhammad. Saya janji, saya tidak akan bersama dengan kelompok yang memerangimu. Macam tu dia janji. Akhirnya Nabi SAW lepaskan dia. Dan kesudahan kisahnya, tuan-puan, adalah kita dibalik kepada kaumnya. Dia kata, saya jumpa orang yang sangat baik. Itulah Nabi Muhammad ni, dia baik sangat. Akhirnya, dia masuk Islam. Dan ramai orang di kampungnya tadi pun masuk Islam. Dengan berkat keindahan akhlak baginda Nabi SAW. Ni cerita pasal Nabi SAW menyampaikan. Orang yang menyampaikan ni mesti akan ada orang kacau. Mesti adalah satu dua orang yang tak suka. Nabi SAW dapat jaminan daripada Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan jaga engkau daripada kejahatan
manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kisah tentang Nabi lah. Kita bercerita tentang Nabi, tentang kehebatan Nabi, tentang sifat Nabi, nama Nabi Muballigh. Nabi SAW menyampaikan yang memang pada mulanya akan diganggu oleh orang. Bahkan sahabat bergilir-gilir jaga Nabi sehingga kan turun ayat ni. Nabi dah tak ada dah. Nabi kata tak payah dah jaga sebab Allah dah nyatakan Allah akan jaga saya. Ternyata betul satu kejadian Nabi SAW dijaga oleh Allah. Tak boleh nak buat apa lelaki itu, tuan-tuan. Subhanallah. Dan kita belajar juga macam mana sifat pemaafnya baginda Nabi SAW. Dan dengan sebab keindahan akhlak Nabi tadilah lebih ramai orang yang memeluk agama Islam, tertarik kepada Islam, dapat hidayah kepada Islam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ibu-ibu ayah-ayah semua, setakat tu dulu lebih kurang 10 ke 15 minit untuk pengisian tazkirah kita berkenaan tentang nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari ini, iaitu namanya Muballigh. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah daripada Tuhannya. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita